Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Hari ini cikgu nak sambung pembelajaran kita iaitu dalam topik haba tindak balas. Okay, sebelum cikgu teruskan dengan jenis-jenis tindak balas dan haba-haba haba tentu bagi tindak balas yang seterusnya, cikgu nak ingatkan balik apakah itu haba tindak balas. Haba tindak balas ialah jumlah tenaga haba yang dibebas atau diserap semasa tindak balas kimia. Ataupun ia diketahui juga sebagai perbezaan ataupun kita yang lepas kita dah belajar benda ni kita dah pernah belajar, dah pernah tengok. Perbezaan antara jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Okay, yang lepas kita dah tengok kan, kita dah belajar. Okey, dalam satu persamaan kimia tu dia ada bahan tindak balas ataupun bahan yang kita yang kita campurkan dia, yang kita nak tindak balaskan, yang kita nak bahan itu bahan yang kita gunakan sebelum tindak balas berlaku, dan selepas tindak balas berlaku akan terhasilnya hasil tindak balas. Okay, yang ni kita dah buat dalam gambar raja aras tenaga. Kita dah tengok dalam gambar raja aras tenaga apa itu bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Dalam persamaan kimia pun kita boleh nampak, maknanya sebelum berlaku tindak balas kita namakan dia sebagai bahan tindak balas. Selepas persamaan berlaku, tindak balas berlaku, namanya ialah hasil tindak balas. Okay, so ingat balik benda tu. Okay, so perbezaan antara bahan dan juga hasil itu adalah haba tindak balas ataupun namanya ialah delta H. Okey, so saya harap awak ingat lagi. Okey, seterusnya kita pergi pada jenis-jenis tindak balas yang terlibat, iaitu pemendakan, penyesaran, peneutralan dan pembakaran. Dan haba tentu bagi semua jenis tindak balas ini namanya juga seperti nama jenis tindak balasnya. Habanya bagi pemendakan namanya haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan dan juga haba pembakaran. Dan semua ini kita dah belajar cuma kita dah buat. Kita dah buat semasa kita belajar tingkatan 4. Yang pertama sekali ialah tindak balas pemendakan dalam topik garam. Pemendakan ni kita buat dalam topik garam. Kita dah buat eksperimen terakhir sebelum kita periksa masa tu. Kemudian kita hasilkan mendakan lah masa tu. Yang kedua, tindak balas penyesaran. Tindak balas penyesaran dalam tajuk elektrokimia juga dalam tingkatan 4. Kemudian tindak balas peneutralan acid dan base. Ini pun kita buat dalam pentitratan, kita dah buat semasa tingkatan 4. Dan yang kelima ini ialah kita tak buat lagi lah sebab dah cuti PKP hari tu kan. Pembakaran alkohol dalam tajuk sebatian alkohol. Cuma pembakaran hari tu yang kita dah buat cuma alkana dengan alkena. Yang alkohol ni kita belum pernah buat lagi lah. Kita pernah buat lagi lah sebab dah cuti PKP hari tu. So sekarang kita tengok satu-satu setiap jenis haba tindak balas. Setiap jenis haba tindak balas tu, kita lihat definisinya dan kita ambil contoh. Yang pertama kita ambil haba pemendakan. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila perubahan haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk dari ion-ionnya dalam larutan aqueous. Saya harap ingat lagi apa itu larutan aqueous. Maksudnya bahan itu kita larutkan dalam air. So namanya ialah larutan aqueous. Jadi haba pemendakan ni ialah 1 mol mendakan yang terhasil ataupun terbentuk dari ion-ionnya. Contoh dekat sini contoh kat sini kita ambil ialah plumbum nitrat. Plumbum nitrat ataupun plumbum nitrat ini bertindak balas dengan natrium sulfat. Plumbum nitrat bertindak balas dengan natrium sulfat. Dia menghasilkan plumbum sulfat dan juga natrium nitrat. Ni maksudnya kalau kita tengok dekat sini dia hanya bertukar sahaja pasangannya. Tadi asalnya plumbum nitrat kan bertindak balas dengan natrium sulfat. Bila berlakunya tindak balas, apa yang berlaku ialah plumbum ada kat sini.
Dan kamu lihat kat sini natrium ada di sini. Natrium nitrat, ion nitrat berada di kat situ. Okey, dan plumbum tadi telah bertukar pasangan kan cikgu cakap. So sekarang pasangan bagi plumbum ialah ion sulfat dan juga pasangannya berubah di mana natrium telah berpasangan dengan ion nitrat. Okey, so itu ialah tindak balas ataupun tindak balas pemendakan, satu tindak balas yang menghasilkan haba pemendakan. Okey, dan di sini okey, berapa apakah dia punya haba pemendakannya? Apa perbezaannya? Berapa perbezaannya? Okay, ataupun apa delta H-nya? So delta H-nya kat sini ialah negatif 50.4 kJ per mol. So dekat sini kita nampak dia punya tanda ialah negatif. Automatically kita tahu bahawa tindak balas ini ialah tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik. Ni dekat bawah ni ialah persamaan ionnya. Okey, cikgu tunjuk ke atas. Dekat bawah ni pun ada persamaan ionnya, di mana plumbum tadi telah berpasangan dengan sulfat kat sini. Okey, ion sulfat. Okey, dan menghasilkan plumbum sulfat. Okay, so 50.4 kJ tenaga haba dibebaskan apabila 1 mol ion plumbum bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat membentuk 1 mol plumbum 2 sulfat. Okay, so ini selepas dia buat, dia telah diseimbangkan. Stoikiometrinya telah diseimbangkan di atas ni. Dia telah diseimbangkan. Okay, selepas kita biasanya selepas buat pengiraan, kita akan buat gambar raja aras tenaga. Okay, yang ini pun saya rasa semua orang dah tahu. Okay, semua yang hantar dekat saya dah semak dan okay, semua kamu boleh buat, mudah saja. Okay, buat gambar raja aras tenaga oleh kerana dia ialah eksotermik ataupun tandanya ialah negatif, maka bahan tindak balas tenaganya lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Okay, semua orang dah buat dengan betul yang ni. Okay, so ini ialah gambar raja aras tenaganya. Okay, so itu okay, ini apa yang kita dapat daripada haba pemendakan. Okay, seterusnya. Okay, yang ini ialah haba penyesaran. Sama juga, tapi contoh yang kita bagi kat sini ialah zinc. Okay, logam zinc campur dengan kuprum sulfat. Okay, kat sini ialah zinc. Okay, dan dia bertindak balas dengan kuprum sulfat. Hasil yang kita dapat ialah zinc sulfat. Okay, dan hasil yang seterusnya ialah logam kuprum. So penyesaran ni saya rasa kamu ingat lagi semasa tingkatan 4 kita dah belajar di mana penyesaran akan berlaku jika logam yang digunakan dia punya kedudukannya adalah lebih tinggi, lebih tinggi dalam siri. So dia boleh menyesarkan. So kalau kamu tengok zinc dengan kuprum dalam satu siri, zinc berada di sebelah atas siri. Okay, jadi sebab tu kenapa zinc ini dia boleh menyesarkan kuprum kat sini. Okay, dia boleh menyesarkan kuprum dan menghasilkan zinc sulfat dan juga logam kuprum. Okay, so itu adalah tindak balas penyesaran. Ni kat sini pun dia ada. Kat sini dia kata tindak balas penyesaran berlaku apabila logam yang berada di kedudukan lebih tinggi. Okay, dan dia akan menyesarkan logam di bawahnya. Okay, kalau kamu tak faham penyesaran ni, displace lah. Dia menyesarkan maknanya dia singkirkan. Dia singkirkan ni kuprum. Dia telah menyingkirkan kuprum daripada pasangannya. Okay, so macam tu. Alright. Seterusnya kita lihat persamaan ionnya. Itu ialah persamaan termokimia tadi kat atas. Okay, sebelum cikgu lupa, dia punya delta H-nya ialah negatif H sama dengan negatif 217 kJ per mol. So kat sini pun kita tahu ini ialah tindak balas eksotermik. Okay, so persamaan ionnya ini. Okay, ini persamaan ionnya. Okay, dan kita dapati di sini bahawa 217 kJ tenaga haba dibebaskan
apabila 1 mol kuprum disesarkan dari larutan kuprum 2 sulfat oleh zinc. Maksudnya tenaga ini dibebaskan apabila 1 mol kuprum, ni 1 mol kuprum disesarkan daripada larutannya. Siapa yang sesarkan dia? Zinc yang menyesarkannya. Okey. Itu ialah penyesaran. Dan gambar rajak aras tenaganya seperti yang di bawah. Sama juga, tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada tenaga hasil tindak balas. Dan di sini tandanya ialah negatif 217 kJ per mol. Okey, seterusnya haba peneutralan. Okey, haba peneutralan. Ni kita dah belajar juga. Kita dah buat dah ni eksperimen ni, haba peneutralan. Okey, dekat sini dia bagi KOH, tapi yang kita buat semasa eksperimen di sekolah dah lama sangat tak ingat Seingat cikgu kita guna natrium hidroksida dengan asid hidroklorid, tak silap cikgu lah rasa kita tak guna natrium asid sulfurik ni. Kita tak guna asid sulfurik, rasanya kita guna natrium klorida. Asid hidroklorid kan. Okey, asid hidroklorid sebab kita dapat natrium klorida masa tu. Okey, so tapi tak apa, sama saja. Dalam sini dia berikan dia berikan alkalinya. Okey, peneutralan mesti antara asid dan juga alkali. Okey, haba yang dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk dari peneutralan asid dan alkali. So dalam kes ini ialah alkalinya dan ini ialah asidnya. So sama juga dekat sini apa yang berlaku ialah kalium berpasangan dengan nitrat. Okey, ion nitrat. Okey, kemudian dia menghasilkan juga air dekat sini. Okey, menghasilkan air dan haba peneutralan yang terhasil ataupun perbezaan antara haba bahan dan juga tenaga bahan tindak balas dan juga tenaga hasil tindak balasnya ialah negatif 57 kJ per mol. Okey. So kat sini persamaan ionnya ini dia. Okey. Itu persamaan ionnya. Kemudian ini ialah gambar rajak aras tenaganya. Okey, gambar rajak aras tenaganya dan haba peneutralannya ialah negatif 57 kJ per mol. Okey, so jelas Cikgu laju saja ni sebab mudah saja, cuma cikgu buat revision ulang balik. Okey. Seterusnya haba pembakaran. Haba pembakaran ni tak pernah buat tapi orang biasa buat pembakaran kan. Bila buat pembakaran, apa hasil pembakaran? Yang terbentuk mestilah karbon dioksida dan juga air. So dalam kes ni, okey, dalam kes ini kita gunakan alkohol kan, memang haba pembakaran bagi alkohol lah. Okey, kita gunakan alkohol. Dan hasilnya haba pembakaran di sini ialah negatif 1366 kJ per mol. Okey. So kilojoule per mol, 1366 kJ per mol. Okey. 1366 kJ tenaga haba dibebaskan apabila 1 mol etanol dibakar lengkap dalam oksigen. Sebab tu dalam persamaan tindak balas ni kita tengok ada oksigen di sini. Tak ada oksigen tak boleh berlaku pembakaran, betul Okey, dan seterusnya lukis dia punya gambar rajak aras tenaga. Okey, lukis gambar rajak aras tenaganya. Ini ialah bahan tindak balas, ini ialah hasil tindak balas, ini ialah dia punya delta H-nya. Okey, so jelas Mudah saja. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, hari ni cikgu nak teruskan dengan mengajar kamu membuat pengiraan. Okey, membuat pengiraan haba tindak balas. Okey, cikgu akan bagi satu contoh. Cikgu tak boleh panjang-panjang sangat. Okey, nanti cikgu akan buat sikit-sikit. Jadi hari ni cikgu nak ajar dahulu macam mana nak kira haba tindak balas. Okey. Apa yang diperlukan untuk mengira perubahan haba tindak balas? Okey, yang pertama kita perlukan jisim bahannya. Okey. Right. Ataupun simbol kat sini ialah simbolnya dia, jisim tindak balas ni ada simbol dia iaitu M dalam gram. M ni ialah jisim bahan dalam gram. Yang kedua ialah muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu. Bahan yang ini kalau kamu
terror fizik, mesti kamu tahu fizik kamu dah belajar tentang muatan haba tentu. Okay, so dalam dia punya simbolnya ialah C dan unitnya dalam Joule per gram per darjah Celsius. Joule per gram per darjah Celsius. Dan yang terakhir ialah perubahan suhu. Okay, ini ialah perubahan suhu. Berapa perubahan suhunya dah bagi hasil dan juga bahan tindak balas. Okay. Jadi sebelum kita buat pengiraan, ada andaian-andaian. Ni pun cikgu rasa kamu dah belajar dalam fizik tentang andaian-andaian ini. Untuk mendapatkan unit-unit ataupun kuantiti-kuantiti di atas. Okay. So cikgu teruskan. Untuk tindak balas kimia yang berlaku dalam larutan aqueous. Apa dia tindak balas kimia yang melibatkan larutan aqueous? Ada 3. Yang pertama ialah pemendakan, penyesaran logam dan peneutralan. So alkohol bukan dalam larutan aqueous kan? So dia tak ada kat sini. Tapi bagi 3 jenis pengiraan ataupun 3 jenis tindak balas kimia ini yang melibatkan larutan aqueous ataupun melibatkan bahan yang dilarutkan dalam air, ada anggapan-anggapan yang perlu dibuat. Apakah anggapan-anggapan yang perlu dibuat? Yang pertama ialah ketumpatan larutan aqueous. Ketumpatan larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air ataupun sama dengan 1 gram per sentimeter padu. 1 gram per sentimeter 1 meter padu. 1 gram per sentimeter padu. Susah betul nak sebut contoh kat sini. Apa maksudnya di atas? Kalau kamu ada 1 cm padu air, maknanya dianggap jisim bagi larutan aqueous tu ialah 1 gram. Kalau kamu ada 2 cm padu larutan aqueous, kamu dianggap jisimnya dianggap sebagai 2 gram. Kalau kamu ada M ni unknown kan? M cm padu, maka jisim larutan itu dianggap sebagai M. Kalau ada 1000 gram. Tu maksud dia. 1 cm padu bersamaan dengan 1 gram. Sama macam ketumpatan air. Dianggap sebagai sama dengan ketumpatan air. Itu anggapan yang pertama. Anggapan ataupun andaian kedua. Muatan haba tentu bahan larutan sama dengan muatan haba tentu air. Ini sama juga, dia gunakan air. Dia gunakan air untuk ketumpatan, dia gunakan untuk jisim dia gunakan air. Untuk yang muatan haba tentu pun sama. So muatan haba tentu larutan ini sama dengan muatan haba tentu air. Berapa muatan haba tentu air? 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Yang ketiga, itu ialah muatan haba tentu. Yang pertama tadi jisim, yang kedua ialah muatan haba tentu. Ambil muatan haba tentu air. Yang ketiga, dianggap ataupun kita andaikan bahawa tiada haba hilang ke persekitaran. Tiada haba yang hilang ke persekitaran. Walaupun mungkin kita buat eksperimen ni nanti akan ada ralat-ralat dia. Tapi kita anggap sebagai tak ada. Tak ada ralat tersebut. Perfect lah kiranya kan. Tiada haba hilang ke persekitaran. Semua haba dibebaskan dalam satu tindak balas exothermic sama dengan haba yang diserap oleh larutan. Apa maksudnya haba tidak hilang ke persekitaran? Semua haba dibebaskan dalam satu tindak balas exothermic sama dengan haba yang diserap oleh larutan. Jadi suhu akan meningkat. Ataupun yang endothermic, semua haba yang diserap dalam satu tindak balas endothermic sama dengan haba yang hilang oleh larutan. So ini andaian, 3 andaian yang kamu kena tahu. Seterusnya, cikgu laju sikit sebabnya masa berjalan. Bagaimana mengira perubahan haba? Kita ada formula, betul? H sama dengan MC theta. H sama dengan MC theta. Yang ni kamu dah tahu M tu apa, C tu apa dan theta tu apa. M ialah jisim larutan, C ialah muatan haba tentu
dan theta ialah perubahan suhunya. Okey, yang ni pun kita dah, kamu pun dah tahu, kamu dah belajar fizik, cikgu rasa. Okey, so macam mana cara nak kira? Okey, cara nak kira nanti kita akan tengok kat bawah. Okey, haba tindak balas adalah perubahan tenaga apabila diulang balik apabila 1 mol bertindak balas atau 1 mol hasil terbentuk. Okey, X mol bahan atau hasil menyerap membebaskan Hj tenaga haba. Okey, 1 mol bahan atau hasil menyerap membebaskan H per X J mol per mol. Okey, so delta H sama dengan Hj per X mol. Okey, yang ini kita gunakan dalam pengiraan. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu rasa cikgu skip yang ni lah. Kita terus pergi pada bawah. Cikgu tak payah tunjuk. Okey, so cikgu tak payah tunjuk. Dia ada 3 langkah. Okey, kita ada 3 langkah nak kira apa, nak dapatkan haba ni. Okey, nilai delta H ni. Okey. Right, cikgu skip yang atas, cikgu terus pergi pada yang ke bawah. Okey. Yang pertama, masa ni kita nak buat pengiraan. Okey, yang pertama kita akan hitung bilangan mol. Okey, kita akan hitung ataupun kira. Siapa tak tahu hitung ni kira, calculate. Okey. So, kita akan kira bilangan molnya. Okey, nanti kita akan guna bilangan mol ni. Kita akan gunakan bilangan mol ni di semasa yang kita nak kira delta H ni tu. Okey. Okey. Yang kedua, kita nak hitung perubahan haba. H sama dengan MC theta. Okey, yang ketiga, so kita dapatkan delta H-nya. Okey. Okey, bagi tindak balas tertentu dalam bab ini, perubahan haba ialah haba yang dibebaskan untuk tindak balas izotermik. Haba diserap. Okey, ni tak payah cerita lagi dah. Alright, cikgu teruskan lagi cara nak kira. Macam kartun ni cikgu nak cepat sebab tak nak video panjang sangat sebenarnya. Okey, ini ialah contoh dia. Alright, kita ialah contoh dia. Okey, langkah yang pertama macam kita tengok yang kamu tengok kat dalam buku kamu. Yang pertama sekali ialah hitung bilangan mol mendakkan argentum bromida. Okey, hitung bilangan mol mendakkan argentum bromida. Okey. So, okey, bila kamu diberi bahan, okey, kamu diberi bahan dekat atas ni. Kamu diberi 60 cm padu larutan argentum nitrat. Okey, dan kamu juga diberi 60 cm larutan kalium bromida. Okey, so kamu diberi kedua-duanya tu. Diberi apa tu? Diberikan dia punya volume dia. Okey, Seterusnya dia beri apa kat situ? Yang kedua dekat sini dia beri dia punya kepekatan dia, kemolaran dia. Okey, 0.25 mol per desimeter padu. Okey, kemudian kat sini dia beri suhu. Ni suhu apa? Suhu awal ke suhu akhir? Ini suhu awalnya dan dia beri juga suhu akhirnya. So dia suruh tentukan haba tindak balas. Okey. Alright. Jadi sekarang kita kira, kita start. Okey, yang pertama sekali dia kira bilangan mol. Kamu dah tahu yang bertindak balas ialah argentum nitrat dan juga kalium bromida. So hasilnya ialah argentum bromida dan kalium nitrat. Ni cikgu dah terangkan. Okey, kemudian ini ialah persamaan ayonnya. Okey, Ag plus campur Br minus, hasilnya ialah AgBr. So dekat sini kamu akan nampak apa? Kamu akan nampak dia punya stoikiometri, betul? Kamu mesti tahu stoikiometri, mesti betul stoikiometri kamu bila kamu nak cari dia punya bilangan molnya. Okey, bilangan molnya. Kalau bahan untuk persamaan tindak balas. Okey, kat sini satu, okey, semua seimbang kan? Kanan kiri dah seimbang. Okey, dah seimbang. Cikgu tak nak cerita panjang ni sebab ini kita dah belajar semasa form 4 lagi. Okey, 1 mol argentum nitrat dicampur dengan 1 mol kalium bromida, hasilnya 1 mol argentum bromida dan juga 1 mol kalium nitrat. Okey, so semua satu ni mudah sebab satu. Okey, sekarang kita nak kira bilangan molnya. Okey, kira bilangan molnya. Okey, kita ambil argentum ni daripada sinilah kan, betul? Argentum ni kita dah ambil daripada mana? Daripada sini. Bromida ni daripada atas ni. Okey, so ini daripada sini. Okey, sebab tu kenapa bila kira bilangan mol, MV per 1000, betul tak? MV per 1000. Inilah dia formula yang kita guna balik. MV dia punya
dia punya apa? M dia. Mana nak letak warna ni. Ni dia. M V terbalik. M V per 1000. Nampak? Ni kamu ingat balik macam mana nak kira bilangan mol. Okey, nak kira bilangan mol. Mana dapat M ni? Ni volume ni kat mana kamu dapat? Ni dia. Okey, daripada atas tu. Okey. Dia punya M-nya dekat situ. Right? Okey. Kemudian kita dapat kita dapat 0.015 mol. Sama juga dengan bagi ion bromida. Kenapa dapat 60? Sebab kita tengok kat sini. Ni 60 kan? Terconteng. Kat sini 60. Jadi MV per 1000 dapat juga 0.01 mol. MV. Ni ialah dia punya V ni apa? Dia punya kemolaran dia. Betul? So per 1000. Right? Kepekatan dia lah. Okey, kepekatan dia kat situ kan. Right, seterusnya daripada persamaan. Sebab tu cikgu ingatkan ni, cikgu pengiraan ni walaupun dalam sini pun dia sama juga. Kamu nak buat, kamu tak boleh main buat macam tu je. Okay, macam yang kamu selalu buat pengiraan, terus buat pengiraan. Kamu mesti ambil ni. Daripada persamaan, okay, 1 mol ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion bromida membentuk 1 mol argentum bromida. Ni daripada persamaan, ingat lagi daripada persamaan. Jadi, oleh kerana semua satu. Okay, oleh kerana semuanya adalah sini 1, sini 1, sini pun 1, maka kita pun dapat argentum ni 0.015, ni pun 0.015. Jadi automatically kita dapat bahawa argentum bromida juga ialah 0.015 mol. Okay, sebab kita ambil daripada stokiometrinya. Okay, so harap kamu ingat lagi lah daripada persamaan ni macam mana kamu nak dapatkan dia punya mol dia. Okay, so kita dah tahu mol dia ialah 0.015. Okay, kita tinggalkan dulu yang tu. Kita terus pergi kepada langkah yang kedua. Okay, hitung haba yang dibebaskan. Okay, so hitung haba yang dibebaskan ni, okay, ingat balik. Ingat balik andaian apa? Andaian bahawa jisim larutan mesti sama dengan air. Sama dengan air. Larutan aqueous mesti sama dengan air. So, oleh kerana dekat sini, okay, cikgu padamkan balik kat sini. Oleh kerana kat sini, argentum nitrat, dia bagi 60 cm padu bersamaan dengan 60 gram, betul ingat balik. Okay, dan 60 cm padu larutan kalium bromida bersamaan juga dengan 60 gram. So, kalau kamu tengok remarks kat sini, dia kena campurkan kedua-duanya. Okay, maksudnya bahan tindak balas. Kedua-dua jisim bahan tindak balas kena ditambahkan. Okay, kena ditambahkan 60 cm padu daripada argentum nitrat, 60 cm padu lagi tu daripada kalium bromida. Jadi totalnya ialah 120 gram. Kenapa gram? Kan cikgu dah cerita tadi, ketumpatan dia sama dengan gram kan. 1 cm padu sama dengan 1 gram. Okay, so kita dapat 120 gram. So letak dekat sini. Yang kedua, C-nya. Okay, haba tentu dia muatan haba tentu dia sama dengan air. So ambil saja 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Dan 3, mana dapat 3? 3 daripada perubahan haba, perubahan suhu dia. Okey, kalau kamu ingat lagi yang cikgu dah highlightkan kat warna kuning ni, dia punya salah pula. Dia punya suhu awalnya 29 darjah Celsius, suhu akhirnya 32. Jadi kita dapat dia punya perubahan suhunya ialah 3 darjah Celsius. Jadi letakkan di atas. Kira. Okey, kira pastikan lagi satu, jangan lupa apa? Jangan lupa letakkan unit, sebab unit ni nanti akhirnya kita akan potong. Yang ni, okey, cikgu padamkan ni. Okey, ingat lagi pasal unit ni pun belajar. Cikgu tak ingat indeks asasnya, cikgu belajar. Kan, kalau kamu tak tulis unit, kamu tak tahu nanti akhirnya apa. Okey, so kat sini gram, buang juga per gram. Apa lagi yang kena buang? Darjah Celsius dengan per darjah Celsius habis. So yang tinggal apa?
yang tinggal joule sahaja. Sebab itulah kenapa unit dia ialah joule. Okey, boleh? Cikgu harap kamu ingat. Okay, cikgu teruskan lagi langkah yang terakhir ialah hitung haba pemendakan. Okey. Nak hitung macam mana? Ni dia. Delta H sama dengan haba yang dibebaskan perkan dengan bilangan mol yang kita dah kira tadi. Mana dia H? H yang kita dah kira dekat atas ni. Okey, kita ambil H ni. Kan, yang ni. Kita ambil letak kat sini. Kemudian 0.05 dapat daripada mana? Daripada sini. Kita ambil letak dekat sini. Okey. So, apa yang kita dapat ialah buat pengiraan. So, kita dapat dia punya haba pemendakannya ialah negatif 100.8 kJ per mol. Ni pun sama penting ni lupa kat sini letak joule kat sini. So, joule per mol. Kenapa per mol? Kenapa negatif 1? Sebab dia dalam pecahan kan. Dia mol bila jadi naikkan atas jadi per mol. Okay, so kenapa tandanya negatif? Sebab tadi kita kan tengok haba suhunya meningkat ke menurun. Bila suhunya meningkat, maksudnya itu ialah exothermic. So tandanya ialah tanda negatif. Okay, so cikgu harap kamu faham. Dan seterusnya ialah melukis rajah tenaga. Okay, lukis rajah aras tenaga. Yang ni pun senang. Okay, kamu semua tahu lukis rajah aras tenaga. Okay, so yang ini lukiskan tenaga. Okay, paksi dia, kemudian dia punya aras dia, bahan bagi tindak balas dan juga hasil tindak balas. Sebab kita tahu dia punya bahan tindak balas tenaganya lebih tinggi daripada bahan tindak balas. Okay, so hasilnya ialah delta H ni ialah macam ni, negatif 100.8 kJ per mol. Okay. Jadi cikgu harap kamu dapat lengkapkan kerja kamu. Okay, cikgu berhenti kat sini dulu sebab terlalu panjang. Okay, nanti cikgu akan pergi satu-satu cara pengiraan bagi setiap jenis haba. Okay, so itu sahaja. Cikgu minta sangat kamu tolong lengkapkan buku kerja kamu sampai muka surat yang ni, sampai topik yang ni. Okay, sampai topik yang ni. Sekiranya kamu boleh buat latihan-latihan yang seterusnya kamu buat. Okay. Cikgu belum terangah tu persatu, tapi harapan cikgu supaya kamu siapkan sampai muka surat yang ni. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.